Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ucapkan kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan buat ulang kaji sedikit untuk RBT tahun 4. Awak semua boleh buka muka surat 86 untuk melihat tajuk pembangunan kod arahan mengenali fitur antarmuka perisian pengatur caraan. Okay? Jadi dalam tajuk ni kita akan belajar untuk mengenali fitur-fitur antaramuka. Saya akan tunjukkan kepada awak nanti antara fitur-fitur antaramuka perisian Scratch. Jadi dalam tajuk ni kita akan membincangkan berkenaan dengan aplikasi pengaturcaraan Scratch. Jadi Scratch ni dia adalah satu perisian apps. Okay? Jadi contohnya kalau kita selalu main game, kita main PUBG Mobile dan game yang lain, jadi itu adalah aplikasi. Sama juga dengan Scratch ni. Scratch ni dia adalah satu aplikasi untuk kita membuat arahan pengaturcaraan. Jadi kita lihat kepada layout dia, antara muka perisian. Okay, layout ni dia adalah antara muka lah. Antara muka ni maknanya paparan yang ada pada perisian. Okay, kita tengok di bawah tu ada bar menu, ada sprite, kita boleh play ataupun kita stop, ada cursor tool, ada tab, ada block palette, ada stage, ada sprite list dan juga kita ada script area. Okay. Jadi setiap fitur-fitur ni ini adalah dipanggil sebagai fitur ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia features. Okay. Ini contohnya bar menu, sprite, play and stop, stage dan sebagainya. Jadi ini semua ini panggil sebagai feature. Ada di layout. Jadi saya akan tunjukkan kepada awak contoh Scratch. Okay. Contoh aplikasi Scratch. Okay, baik. Okay. Ini adalah contoh aplikasi Scratch. Okay. Ataupun kita panggil dia sebagai antarmuka dia. Okay. Ini adalah antarmuka dia. Jadi ini saya muka daripada jadi kita boleh type di sini Scratch dan dia akan keluar. Kalau kita type Scratch, okay, kita boleh guna 2.0 online ni dan kita boleh buka lah. Okay. Kita akan tekan create untuk kita buat. Ini adalah contoh-contoh yang telah siap. Yang maknanya orang lain buat, dia orang akan upload ke dalam web ni. Sama juga. Okey, baik. Okay. Dia berbeza sedikit dengan dalam buku ni, tapi fungsi dia sama, tetap sama. Sebab dia ada Scratch online. Yang saya buka ni online, Scratch online. Yang dalam buku teks awak ni, dia ada tulis di sini. Scratch 2.0 offline. Dia tanpa menggunakan internet, kita boleh edit. Okay? Kita boleh edit. Itu masuk offline. Tapi kalau kita guna online, jadi kita boleh edit di sini dan disimpan ke dalam akaun kita lah. Sebab tu kita boleh sign in dan sebagainya. Okay? Jadi kita patah balik, kita tengok balik pada muka ni. Sama juga dengan offline. Okay? Online pun ada juga tabs, okay? Ataupun dipanggil bar menu di sini. Okay? Di sini dipanggil sebagai tabs. Okay? Kita ada code, custom. Okay? Ini dipanggil sebagai block palette. Kita tengok di block palette ni ada motion. Okay? Ini adalah pergerakan. Kalau kita nak bagi kita punya kucing ni kita tak panggil dia sebagai kucing, kita sebut dia sebagai sprite. Okay, ini adalah sprite. Okay, ni dipanggil sebagai sprite. Okay, kalau maknanya kalau kita klik pada block palette, kalau block palette untuk motion ataupun pergerakan, jadi dia cuma hanya melibatkan pergerakan untuk kita menggerakkan sprite kita ni. Okay, kalau kita tekan pada looks ataupun dia punya looks ni maknanya dia punya paparan untuk sprite kita ni, dia akan bertukar warna kepada warna ungu. Jadi kalau kita masukkan sprite ni, kalau kita masukkan arahan ni, okay, jadi kita boleh tahu okey, ni adalah untuk paparan dia, untuk look untuk sprite kita ni. Okey, kita ada sound warna macam magenta sikit. Okey, kemudian kita ada, ini adalah untuk event. Okey, control. Kita ada sensing, operation, variable dan blocks. Jadi kita boleh tengok di sini. Jadi setiap block palette dia mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, dia ada fungsi-fungsi yang berbeza. Jadi kalau kita tengok buku teks ni, kita tengok kepada fungsi-fungsi block palette. Okey. Okey, terdapat banyak fitur pada antarmuka perisian Scratch. Okey, maknanya dia kata kita ada banyak fitur yang ada di dalam perisian Scratch. Okey, terlalu banyak
Yang berikut ditunjukkan sebahagian daripada fitur yang penting. Jadi ini adalah fitur-fitur yang penting yang perlu kita tahu untuk kita membuat bahasa pengaturcaraan. Okay. Jadi bar menu, okay. Ini adalah bar menu untuk kita menyimpan dan membuka file. Okay. Ini bar menu. Jadi kalau kita dah siap buat, kita boleh simpan, kita boleh save dalam desktop ataupun secara online. Okay. Kemudian kita ada sprite, merupakan image grafik yang digunakan sebagai objek dan melakukan arahan seperti yang diatur cara. Dikenali juga sebagai papery. Okey, ini adalah sprite. Okey, sprite ni kita boleh tukar dia. Okey, kita boleh tukar sprite yang mana yang kita nak. Okey. Ini secara online ya. Jadi kalau kita buka perisian sprite yang menggunakan offline, dia sama juga. Dia fungsi dia sama juga. Jadi ini dipanggil sebagai sprite. Okey, kita boleh tengok animals, binatang apa yang kita nak masukkan. Contoh, awak berminat dengan dinosaurs. Okey, kita boleh masukkan dinosaurs. Nampak? Okey, dia akan ada dua. Ni kita ada dua sprite. Okey, ini adalah sprite. Okey, play stop. Okey, yang nombor 3 ni ya. Untuk play dan stop ni untuk kita, ini di atas ni. Untuk kita menggerakkan kita punya sprite kita ni. Jadi bila kita nak mulakan, kita akan tekan bendera hijau. Nampak? Go. Okey, dan bila kita nak stopkan dia, kita tekan butang merah stop. Okey, ini adalah function dia. Okey, yang seterusnya cursor tools. Jadi cursor tools ni adalah untuk menduplikasi, okey, menghapuskan, membesarkan atau mengecilkan sprite. Okey, jadi cursor tools ni adalah untuk kita nak membesarkan sprite ataupun kita nak kecilkan sprite. Okey, sprite ni kita nak kecilkan dia, jadi kita boleh edit di bahagian cursor tools. Features dia lain, okey, kita ada tabs. Okey, kita ada block palette. Okey, block palette ni yang penting ni. Okey, mengandungi 10 menu yang boleh digunakan untuk memberikan arahan kepada objek yang dipilih untuk menjalankan tugas yang dikehendaki. Jadi kalau contoh, kalau kita nak menggerakkan, contoh kita nak menggerakkan kucing, okey, ataupun dinosaur, kita drag, kita masukkan dia ke dalam kawasan ni yang dipanggil sebagai script area. Okey. Jadi tengok pada fungsi script area ni, menempatkan blok atur cara dalam blok palette bagi membentuk atur cara yang dikehendaki. Jadi ni ibarat dia sebagai script. Okey, contohnya kalau kita nak berlakon, okey, kita mesti ada script untuk dia beraksi. Jadi sama juga dengan Scratch ni, dia perlukan script supaya dia boleh beraksi. Okey, dia akan mendapat arahan. Okey, sprite ni dia akan mendapat arahan daripada script. Okey, script tu di sini, di dalam script area, di kawasan kotak ni sahaja. Jadi bila kita nak masukkan arahan, kita pilih arahan ni daripada block palette ni. Okey. Di sini saya kata move 10 step. Okey. Contoh, okey, kita nak menggerakkan, okey, saya pilih di sini dinosaurs sebab saya klik dinosaurs. Okey, dinosaurs ni saya nak menggerakkan dia 10 langkah ke hadapan. Okey, kita pun tekan play dan dia tak bergerak. Okey, kenapa tak bergerak? Sebab kita tak masukkan ada satu lagi arahan ni, event. Kita tarik dan pastikan dia bergabung. Okey, dan kita cuba tekan. Okey, nampak? Dia akan bergerak. Okey. Cuba sekali lagi. Okey, dia akan bergerak. Okey, kalau kita edit di sini, betul, dia type 100. Bergerak 100 langkah, nampak? Dia bergerak 100 langkah. Jadi kalau kita nak bagi dia bergerak sepanjang masa, jadi di sinilah fungsi dia. Okey. Di sinilah fungsi dia. Contoh kita nak
repeat. Okay, kita drag. Okay, tadi dia akan bergerak. Okay, kita letak ni sudah 1, 10 kan. Okay, kita stopkan dia balik. Okay, kita tekan mundur. Okay, kita nak tengok contoh dinosaur ni bergerak. Okay, nampak dia akan bergerak. Okay, kalau kita repeat, contoh kita repeat 12 kali. Okay, nampak dia akan bergerak. Jadi pergerakan sprite ni dia bergantung kepada arahan yang kita masukkan. Jadi macam mana kita nak bagi dia bergerak, jadi mengikut arahan yang kita letak. Okay, jadi kalau arahan yang kita letak tu salah ataupun tidak menepati ataupun tidak betul lah, okay, bila tidak betul, sprite ni dia takkan bergerak, okay, ataupun dia akan pening. Sebab arahan yang kita masukkan ni terlalu banyak. Okay, contoh awak kata awak nak letak, okay, say hello, okay, awak kata dia akan keluar say hello. Hello, okay. Jadi kenapa arahan ini pada dinosaur ni saja? Sebab saya cuma setkan arahan ni kepada sprite dinosaur. Okay, kalau kita tengok sprite kucing ni, okay, dia punya dalam script area ni kosong. Okay, script area ni kosong sebab kita tak masukkan apa-apa arahan di dalam script area untuk sprite kucing ni, sprite 1. Okay, untuk dinosaur ni kita ada. Okay, jadi ini adalah fungsi-fungsi Scratch antara paparan antara muka. Okay, ini keseluruhan ni dipanggil sebagai antara muka. Okay, antara muka dan juga dan di sini dipanggil sebagai features. Okay, ataupun fitur. Okay, ini adalah fitur. Ini dipanggil fitur. Okay, dan kita di sini juga, jadi sesiapa kalau awak ada internet di rumah, ada laptop, okay, awak boleh buka Scratch secara online ataupun offline. Kalau awak nak guna offline, awak boleh download di dalam Scratch ni. Awak cuma type Scratch offline. Jadi Scratch, okay, kita guna offline. Offline, okay. Okay, ni jadi offline. Jadi bila kita nak guna, okay, kita klik saja di sini. Kemudian nanti kita kena download lah. Okay, download aplikasi Scratch offline tu. Dan kita boleh buka dia di bahagian desktop saja di komputer awak. Jadi kalau kita tak ada internet, okay, bila sekali kita dah download, kita boleh guna tanpa menggunakan internet. Okay. Jadi kalau kita guna online, ini antara muka untuk perisian pengaturcaraan Scratch. Okay. Okay, kita nak tukar background, kita boleh tukar dia di sini. Okay, kita nak tukar background, di sini dia kata backdrop. Ya, backdrop. Antara muka dan pengatur caraan Scratch. Jadi kalau ada apa-apa masalah, ada soalan dan sebagainya, okey, awak boleh tanya saya melalui WhatsApp. Okey, boleh WhatsApp saya dan sebagainya. Okey. Ini yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama kita belajar berkaitan dengan mengenal fitur antara muka perisian Scratch. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan fitur. Features ni kita dah belajar, saya dah tunjuk pada awak. Jadi pada next PDPR, saya akan ajar awak macam mana kita nak gunakan fitur yang ada di dalam Scratch ni. Contoh kita nak menggerakkan objek, kita nak masukkan dialog,
kita nak masukkan bunyi, okay, kita nak memasukkan objek baru. Walaupun saya dah tunjuk tadi, jadi saya akan tunjukkan dengan lebih teliti lah supaya kita boleh faham dan awak juga boleh lebih jelas. Okay, jadi sekian saja PDPR RBT pada hari ini. Jadi minta maaf kerana saya tak sempat membuat Google Meet secara live dengan awak. Jadi saya buat rakaman untuk PDPR kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.